Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan membuat ulang kaji bersama anda tentang cara untuk menulis speech untuk bahagian B, kertas 2 UPSR Bahasa Inggeris anda. Jadi sebelum itu, mari kita tengok dulu apakah sebenarnya maksud speech. What is speech? Sebenarnya speech adalah ucapan. Okey, dan ucapan ini biasanya kita akan lakukan di halayak ramai lah, di mana di depan orang ramai kita akan berucap dan menyatakan idea-idea kita secara lisan. Okey, tetapi hari ini cikgu bukan membimbing anda untuk membuat ucapan di halayak ramai, tetapi cikgu akan membimbing anda untuk menulis teks ucapan, iaitu your speech text. Alright. Jadi sebelum kita akan membuat latihan untuk speech, mari kita tengok dulu apakah rangka dan juga format untuk penulisan speech. Kalau kamu tengok di sini, untuk penulisan speech, ia telah dipecahkan kepada 5 perenggan. Dan di perenggan pertama, cikgu telah pecahkan lagi kepada 3 ruangan kecil kerana 3 ruangan kecil ini masing-masing ada fungsi yang berbeza. Kalau kamu masih ingat, kalau kamu masih boleh imbas kembali tentang apa yang cikgu ajar tentang postcard, penulisan postcard dan juga informal letter, perenggan satu biasanya kita gunakan untuk bertanyakan khabar, memberi salam dan kemudian menyatakan tujuan. Tetapi dalam penulisan speech, perenggan satu ada sedikit berbeza kerana dalam perenggan satu, ayat pertama dia adalah untuk memberikan salam, masih sama, dan contoh ayat untuk berikan salam adalah good morning everyone. Cikgu tidak mau kamu menulis good morning to the headmasters friends. Kenapa? Kerana saya takut nanti kamu salah tafsir soalan. Sebenarnya soalan mahukan kamu untuk memberikan ucapan di universiti. Tetapi apabila kamu berucap di universiti, adakah headmaster masih wujud di universiti? Tidak kan? Jadi untuk selamat, cikgu gunakan perkataan everyone kerana ia adalah universal untuk penulisan mana-mana situasi. Dan yang kedua adalah perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri tak perlu panjang-panjang lah, melainkan kamu punya penulisan nanti kekurangan perkataan, bolehlah kamu tulis my name is Daryl. Tapi di sini cikgu berikan contoh I am Daryl. Alright. Dan selepas kau perkenalkan diri, nyatakan topik yang kamu akan sampaikan pada hari ini. Jadi kamu katakanlah, today I want to talk about. Kalau kamu tengok di sini, cikgu ada buat perkataan huruf warna oranye kan, GIT. Jadi kamu ingat sajalah. Kamu ingat saja kalau nak tulis perenggan satu untuk speech, ingat saja huruf ini GIT. G maksudnya good morning, I maksudnya I am siapa, dan juga T maksudnya today I want to talk about what. Kamu ingat saja formula GIT inilah untuk perenggan satu. Dan seterusnya, kalau kamu nampak di bawah perenggan satu, di antara perenggan satu dan perenggan dua, cikgu ada buat satu ruangan kecil di sini kerana ini adalah permulaan untuk perenggan dua. Sebenarnya dia bersambunglah dengan perenggan dua. Iaitu kamu kena tulis dear all. Saya tidak galakkan kamu tulis ladies and gentlemen kerana ladies and gentlemen ini tidak sesuai digunakan untuk situasi dalam sekolah. Jadi saya risau saja just in case nanti soalan minta kamu memberikan ucapan dalam situasi sekolah tetapi kamu menggunakan ladies and gentlemen. Hello, cikgu nak tanya, adakah murid-murid di sekolah rendah ataupun pelajar-pelajar di sekolah menengah layak dipanggil sebagai ladies and gentlemen? Sebab ladies and gentlemen sebenarnya adalah untuk orang dewasa, panggilan untuk orang dewasa. Kalau kamu gunakan teachers and friends, boleh. Kalau kamu jenis yang memang seorang yang was-was dan sentiasa sedar dengan apakah topik yang sedang dibincangkan dan tempat situasi yang akan membuat ucapan, maka kamu boleh gunakan teachers and friends jikalau soalan menyatakan situasi adalah berlaku di sekolah. Tapi bagaimana pula kalau situasi tersebut berlaku di universiti? Mungkin dia minta kamu berucap di universiti. Mungkin dia minta kamu berucap di shopping mall. Jadi adakah masih logik gunakan teachers and friends? Jadi cikgu galakkan kamu gunakan satu perkataan yang universal, iaitu boleh digunakan di semua jenis situasi. Jadi perkataan ini adalah all. Alright, dear all.
So, selepas kamu tulis dear all, okay, teruskan dengan perenggan kedua, ketiga dan keempat kamu. Perenggan 2, 3, 4 ini, bila kamu lihat macam susah, sebenarnya tidak. Kita masih gunakan benda yang sama, iaitu jadual ini. P1, P2, P3, I1, I2, I3. Masih ingat ni? Tempoh hari cikgu ada jelaskan kan, gunakan jadual ini untuk membuat postcard, informal letter, message, email, semua boleh. Tetapi jadual ini hanya untuk perenggan 2 kerana untuk menulis informal letter, message, email, semua perlukan 3 perenggan. Dan jadual ini hanya untuk membantu kamu dalam menulis perenggan 2. Tetapi hari ini, jadual ini masih boleh diaplikasikan untuk kamu menulis perenggan 2, 3 dan 4. Dan bermaksud nanti satu ayat, satu perenggan. Okay, maksudnya first P1 which E1 akan digunakan untuk perenggan 2. Dan next P2 because itu digunakan untuk perenggan 3. Dan finally P3 titik E3 akan digunakan untuk perenggan 4. And last but not least, perenggan 5 adalah penutup, iaitu kamu katakan sajalah thank you for listening. Jikalau kamu sudah habis menulis teks ucapan ini dan bila kamu kira jumlah perkataan masih lagi cukup untuk sampai ke 80, kamu bolehlah tambah di depan. That's all from me. Thank you for listening. Okay, kalau macam dah melebihi, tak payahlah tuliskan saja thank you for listening. Yang penting format itu menepati apa kehendak soalan lah. Okay, yang penting format, tiada kesalahan tanda bahasa. Okay, memang cantik sudahlah esei kamu untuk bahagian B. Alright. Okay, jadi mari kita lihat dulu, selepas dah kamu tahu rangka penulisan, mari kita lihat dulu contoh soalan untuk hari ini ya. Okay, you are taking part in the public speaking competition. You want to talk about the benefits of eating jackfruits to the audience. Based on the notes and information given, write a speech about the important health benefits. Your answer should be between 50 and 80 words. Jadi, tentukan dulu tujuan dan juga format. Okay, tujuan adalah menerangkan kepentingan, kepentingan kesihatan memakan buah nangka. Okay, dan format yang kau perlu tulis adalah speech, teks ucapan. Okay, kena pasti dua benda ini. Jadi boleh teruslah kita pergi membuat soalan. Alright, tapi sebelum itu tengok dulu apakah lakaran pemikiran idea kita hari ini. Tadi soalan minta apa? Soalan minta kita terangkan kepentingan memakan buah nangka. Jadi kita patut beritahu dulu penonton apakah kepentingan nangka untuk kesihatan. So, nanti poin-poin di sini akan menjadi P1, P2 dan juga P3 anda. Alright? Dan P1, P2, P3 okay, akan dihuraikanlah seperti biasalah dengan alasanlah iaitu I2, I1, I2 dan I3. Okay. Kita kena tengok dululah nanti stimulus dia, sebab kadang-kadang ada juga stimulus membekalkan P dengan I sekali. Ada juga stimulus yang hendak membekalkan P1, P2, P3 tapi tiada I2, tiada I1, I2, I3. Okay, jadi mari kita tengok dulu stimulus kita pada hari ini. Nampaknya ada harapan kerana idea dengan huraian semua sudah diberikan. Okey, jadi dekat sini cikgu telah pilihlah 3 isi untuk anda. Okey, iaitu ini dengan ini. Kenapa cikgu tidak pilih make furniture? Kerana soalan kan menyatakan kepentingan kesihatan memakan buah nangka. Make furniture bermaksud membuat perabot. Apakah hubung kait antara membuat perabot dengan kepentingan kesihatan anda? Okey, jadi ada hubung kait, jadi cikgu ambil 3 poin ini saja. Okey, jadi pada masa yang sama cikgu telah menetapkan P1, P2 dan juga P3. Alright, P1 adalah rich in vitamin A. Dan elaboration dia adalah dia boleh improve eyesight dan prevent cataract. Alright, so untuk P2, dia punya seed adalah sangat berkhasiat kerana dia mempunyai karbohidrat dan juga mineral sebagai sumber tenaga. Manakala untuk P3, buah-buahannya mengandungi fiber kerana yang mana dia boleh menghindarkan diri daripada constipation. Constipation dekat sini bermaksudnya sembelit lah. Sembelit. Alright. So sekarang mari kita cuba dulu untuk draft idea kita ke dalam jadual ini. Ini yang jadual tadi tu, first, point dia apa, next, point dia apa. Jangan lupa sekarang jadual ini ada 3 baris, maksudnya 1 baris untuk 1 perenggan. So tadi P1 cikgu itu apa? P1 tadi cikgu rich in vitamin A, E1, alright. Let's try. First,
Jackfruits are rich in vitamin A. Tadi jawapan dia hendak rich in vitamin A kan? Jadi perkataan kan tambah-tambah sendirilah. Okay, jackfruits are rich in vitamin A, which improves our eyesight and prevent us from cataract. Okay, sebenarnya idea yang diberikan semua sudah dinyatakan di sana. Anda cuma perlu tambah 1-2 perkataan saja untuk mencantikkan ayat kamu. Alright? Okay, next, its seeds are also nutritious. Tadi dalam stimulus dia hanya tulis seeds kan. Jadi di sini saya katakanlah dia punya biji benih pun berkhasiat kerana they have sources of carbohydrates and minerals. Kerana mereka mempunyai sumber-sumber karbohidrat dan juga mineral. Sebab itulah dia berkhasiat. Alright? Okay. Dan manakala untuk P3 pula, macam mana? Okay, untuk P3. Okay. Finally, its fruits contain fiber too. Okay, titik. Maksudnya buat lagi ayat baru. The fiber in the fruits prevent us from constipation. Okay. Okay, nampaknya ada sikit ralat di sini ya. Sepatutnya prevent itu ada S dekat sana ha. Okay, tolong take note ah. Alright. Okay. So sekarang mari kita letakkan idea yang telah kamu buat di sini tadi untuk diisikan ke dalam sini. Okay. Tadi cikgu kata berapa perenggan untuk membuat ucapan, untuk membuat speech? 5 perenggan kan? So perenggan pertama, kamu perlu apa? Memberi salam. Okay, kemudian menyatakan tujuan, memperkenalkan diri dan kemudian perkenalkan topik kamu pada hari tersebut. Okay, so good morning everyone. I am Daryl. Today, I want to talk about the important health benefits of eating jackfruits. Saya mau berucap tentang kepentingan, kepentingan kesihatan memakan buah-buahan, makan buah nangka. Alright. So this is my paragraph 1. Selepas paragraf 1, perenggan 1, pastikan kamu langkah sebaris dulu. Langkah sebaris dan barulah tulis Dear all. Okay, sebagai satu penghormatan lah untuk penonton-penonton kamu. Jadi kamu katakan Dear all. Alright. Dear all. Okay, masuk first P1 which are one. Okay, first langkah sebaris. Okay, first jackfruits are rich in vitamin A, which are one. Okay, which E1. Okay, which improves our eyesight and prevents us from cataract. Okay, habis satu ini first P1 which E1. Okay, langkah sebaris masuk perenggan kedua iaitu next P2 because E2. So next, its seeds are also nutritious because they have sources of carbohydrates and minerals. Okay, cantik sudah satu perenggan. Okay, satu perenggan satu ayat saja bah. So, okay, langkah lagi sebaris. So, sekarang kita akan gunakan finally P3 titik E3. Okay, langkah sebaris. Finally, its fruits contain fiber too. Okay, the fiber in the fruits can prevent us from constipation. Okay. Jadi sekarang berapa perenggan sudah? 1, 2, 3, 4, satu lagi perenggan. Okay, apa dia? Thank you for listening kan. Tapi kalau kamu tengok contoh yang cikgu tulis di sini ada sikit pendek kan. Jadi saya tambahkan lagi satu kataan lah. That is all from me. Thank you for listening. Kalau karangan terlalu panjang, potonglah yang that is all from me. Letak saja thank you for listening. Yang penting cukup 5 perenggan. Okey, kamu ada perkenalkan diri, ada bagi salam, okey, ada menyatakan tujuan untuk berucap. Okey, kemudian ada point, cukup sudah 5 perenggan ni. Okey. So dekat sini saya rasa lebih kurang lah, dekat dalam karangan saya sini ada 70 lebih perkataan jugalah. Okay, kan arahannya dalam 60 to 80, so it should be enough lah. Alright. So jika anda ada apa-apa soalan, pastikan anda tinggalkan soalan anda dalam ruangan komen di bawah video saya. Okay. Dan seperti biasa, jangan lupa lah sedekahkan satu like untuk video cikgu dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya kamu boleh sentiasa update dengan video terbaru cikgu. Okay. Jadi kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.